So sebenarnya golden tips yang saya nak bagi yang saya nak share kepada semua adalah adaptation period ni. Ni yang kita banyak tak tengok. Okey, nanti saya lebih detailkan lagi ya. Okey. Okey. Saya akan teruskan masuk kepada adaptation period ni, dan lepas ni saya akan bagi tahu yang lain ni lah. Okey, poin-poin yang lain ni. Okey. Adaptation period ni kita kena tengok jadual yang saya dah buat dekat sini. Share dengan anda semua. Apa yang sebenarnya yang paling penting, okey, kenapa banyak orang fail dalam diet dia orang. Tak kira lah diet yang dia orang pakai tu, diet plan yang dia orang pakai tu intermittent fasting ke, keto diet ke, Atkins diet ke, ataupun diet tanpa nasi, tanpa karbo, tanpa gula, dia tak buat adaptation period. Ingat betul-betul, ini keyword dia. Saya punya tips, golden tips adalah adaptation period. Okey, dengar betul-betul, adaptation period. Okey, ni jadual lah, jadual meal plan yang saya buat ni lebih kurang lah kebanyakan yang kita buat. Okey, ini meal plan ni, jadual ni, kalau nak ikut cara saya buat, ikut. Tapi kalau nak buat ikut kreativiti masing-masing, ubah ikut kreativiti masing-masing, tak kisah buat. Apa yang paling penting, kena faham maksud dan dia mencapai itulah objektif dia. Okey. Pertama sekali kita tengok dululah jadual meal plan ni. Ini skala yang saya bagilah untuk diletakkan di sini. Skala keutamaan. 1 adalah keperluan dan 5 tu adalah kehendak. Skala ni jangan bagi terlalu besar. Yang 5 ni just nice. Kalau 3 ni terlalu kecil skala dia. Yang 5 ni just nice, okay? Tapi depend dengan masing-masing. Kalau yang mampu buat sampai 3 skala tu, 1, 2, 3 pun lagi baik. Maksud dia pilihan dia, dia tak pilih banyak. Dia kalau cut terus, kalau dia nak ambil terus. Okay, ini tugasan yang saya nak semua buat. Okay, sebelum kita nak start diet plan, tak kira lah yang join Fat War ke, yang tak join Fat War ke, atau mana-mana program yang dia join, sebelum dia nak join apa-apa program tu, minta tolong semua buat ataupun list out apa yang kita orang, benda ni you boleh buat macam ni. Okay, katakanlah kita plan 2 weeks after this, okay, kita nak start diet. Okay, 2 weeks. Okay, ambil 1 minggu untuk bekal buku catatan apa yang kita makan. Sebab apa yang saya faham, setiap individu dia ada rutin dia sendiri. Rutin tu maksud dia benda tu memang dia akan buat. Dia akan sentiasa buat. Okey, maksud dia kalau dia bangun pagi, dia akan ambil benda tu dulu. Makanlah, rutin dia akan makan tu dulu. And then lepas dia makan tu, dia ada rutin dia sendiri. Minta tolong list out rutin tu, buat jadual macam ni, buku catatan ke apa, tak kisah. Nanti convert dia kepada jadual macam ni. Biar buat jadual macam ni, buat cantik-cantik macam ni, kena buat. Okey, kena buat. Okey, untuk peringkat awal yang masih belum mahir untuk kawal kalori intake, okey, faktor yang 3 yang saya sebut tadi, untuk turunkan berat badan, kalau dia belum mahir untuk kontrol kalori intake, kena start buat barang ni, kena buat jadual macam ni. Macam mana design you punya jadual bergantung, tapi kena buat. Jangan buat tulis saja, kena buat jadual biar dia nampak cantik. Okey,
Ni tips dia. Kenapa kita kena buat jadual ni nampak cantik dan teratur. Okay, ni tips dia. Kalau jadual ni dia nampak cantik macam ni, okay, teratur, okay, kita dah buat sendiri dan kita tengok, kita isi sendiri apa yang kita makan seharian. Kita boleh visualize the chart. Kalau contoh kita pergi ke satu tempat yang jual makanan tu, tiba-tiba kita terhidur satu makanan yang sedap bau dia, padahal masa tu kita tengah on diet plan, nafsu makan kita tu tiba-tiba naik. Okay, sekiranya you ada buat jadual macam ni, you can visualize dalam otak kita, adakah kalau aku makan benda tu kehendak ke ataupun keperluan pada keadaan masa tu. Kalau dia keperluan, kena ambil. Kalau dia kehendak dan pilihan masa tu nafsu, okay, nafsu kehendak tu melampau-lampau. Kadang-kadang dia teringat-ingat, dah balik pun masih nak lagi. Kalau dah sampai tahap macam tu, boleh ambil, tapi dia ambil untuk merasa saja. Tu nanti saya bagi tahulah. Okey. Dia akan jadi macam ni lah utamaan dia. Macam mana kita nak counter balik kalau kita dah berhadapan dengan benda tu, saya akan bagi tahu selepas ni. Okey. Pertama sekali, kita buat jadual ni, kita buat list out kalau boleh 1 minggu. Sebab kadang-kadang kita ada rutin je. Hari Isnin lain, hari Selasa lain, hari Rabu lain, hari Khamis lain, hari Jumaat lain, Sabtu dan Ahad lain. So kadang-kadang ada orang rutin je, kalau hari Rabu dia nak makan nasi biryani kambing. Kalau ada jenis orang, dia tengok kedai tu jual nasi biryani kambing hari Jumaat, dia akan pergi pada dia wajib makan tengah hari, dia tu adalah rutin dia makan nasi biryani kambing. Okey, sama juga kalau dia tahu dekat rutin dia, dia tahu dekat office dia, kantin dia, hari ni ada buat bakso. Okey, dia rutin dia setiap hari Rabu dia akan makan bakso. Macam itulah. Setiap orang dia ada rutin dia sendiri. Dia depends dengan environment dia, cara dia makan sebelum diet. Okey, meal plan ni dia kena buat sebelum diet. Okey, meal plan ni sebelum diet, list out semua dari sebesar-besar benda dan sehingga sekecil-kecil benda yang kita masukkan dalam tubuh badan kita. Walaupun gula-gula tu kita bagi setengah dengan anak kita, masuk juga dalam ni, supaya kita tahu di mana sebenarnya kalori dalam tubuh badan kita ni bertambah. Okey, macam mana kita nak kontrol kalori intake kalau kita dah buat diskaun sendiri? Maksudnya kalau benda-benda kecil macam tu kita tak list out dalam jadual macam ni, kita rasa tak apalah, ni kecil je, sikit je. Kalau sikit berkali-kali kita buat, dia akan jadi banyak. Jadi maksud dia, you kena buat list out ni dari sekecil-kecil benda sehingga ke besar-besar benda. Especially yang kerja kedai makan tu, kalau yang dia kerja tukang masak, dia nak buat food testing. Dia nak rasa makanan dia tu, kuah yang dia makan tu rasa dia, kalau yang mak-mak tu yang tengah masak di rumah, dia nak rasa kuah yang dia masak tu cukup rasa tak, masukkan sekali satu sudu kuah tu, masukkan sekali, supaya biar nampak penuh jadual ni, biar kita nampak macam dia macam penuh sampai 2-3 muka surat nak buat. Tak kisah, buat je. Kalau boleh buat, kalau tak mampu buat 1 minggu, kena buat 1 hari penuh. Okey, 1 hari penuh kena buat dari buka mata bangun tidur sampai ke tidur balik. Ini kena buat. Okey, macam ni saya contoh dia kena buat macam ni. Okey, saya zoom sikit.
Okey, ni yang dia bangun pukul 5.30 pagi, terus minum air kosong 300 ml. Keutamaan dia, maksud dia barang ni keperluan, tak ada masalah pun makan. Okey, dan di sini pilihan sihat, maksud dia fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga adalah adaptation period. Okey, adaptation period ni yang part yang paling penting. Okey, nanti saya explain. Tengok yang bawah lagi nanti. Okey, yang pertama sekali yang 5.30 tu minum air kosong, lepas tu minum kopi O plus 2 sudu teh gula dan makan biskut manci perisa coklat. Satu sachet dia ada 3 pieces. Okey, 1 cup air tadi 300 ml. Okey, keutamaan dia, yang satu ni keperluan, yang kedua ni pun contoh dia coffee addicted, dia memang perlu tu adalah breakfast dia, boleh letak dia sebagai keutamaan. Masing-masing yang buat klasifikasi ini sendiri, pada dia lihat makanan tu sebagai keperluan ke ataupun kehendak dia saja. Macam biskut mancis ni memang saya letak di sini sebagai tengah-tengah lah, sebagai as breakfast first meal, ataupun kita boleh ubah dengan benda lain. Sebab tu dia bukan pergi kepada 5 tu, maksud dia memang betul-betul lepas tu dia boleh buang terus. Dia tak perlu pun benda tu, perlu atau ada atau tak ada pun dia tak membantu. Okey, untuk fasa pertama ni tempoh dia kena listen to your body. Okey, fasa pertama. Apabila fasa pertama ni, maksud dia kita dah mula nak start diet. Okey, ni dengar betul-betul penting ni. Bila fasa pertama bermula kita dah nak start diet, kita kurangkan dulu gula tu 1 sudu. Biskut tu kita ubah dulu mungkin 2 pieces. Okey, jangan mendadak. Okey, ikut your own pace, follow your own pace. Okey, follow your own pace. Kalau yang mampu tu tak makan biskut terus pun boleh. Kalau mampu yang tak boleh minum kopi tak ada gula pun boleh. Dia boleh letak pada fasa pertama terus. Okey. Tapi kalau yang tak mampu tu, kadang-kadang ada orang dia rasa macam kurang. Tak apa. You letak dulu gula tu 1 sudu. Biskut you makan dulu 2 pieces atau 1 pieces dulu. You tengok dalam tempoh 3 hari, 2 hari, 3 hari adaptation period. Okey, dengar betul-betul, adaptation period tu dah achieve tak? Badan kita dah adapt tak dengan perubahan yang kita buat tu? Buat perubahan perlahan-perlahan. Okey, perlahan-perlahan. Apabila dalam tempoh 2-3 hari tu kita tengok badan kita dah adapt. Macam mana kita nak tahu badan kita dah adapt? Kita tak maksud dia kalau kita dah kurangkan ni, badan kita boleh terima lah. Maksud dia, dengan kata yang mudah, badan kita boleh terima. So maksud dia, kalau badan dah boleh terima, then go for the next step. The next step, you masuk kepada fasa yang kedua. You try minum dulu. Dalam 1 hari tu, sehari 2 hari tu, breakfast pagi tu, makan, minum kopi tu, tak ada gula terus. Dan biskut ambil 1 pieces je. Rasa-rasanya you boleh tak telan ataupun bertahan dengan cara macam tu? Okey, kalau rasa boleh telan kopi tanpa gula dengan makan biskut 1 pieces tu pun rasa cukup, then maksud dia your body dah buat adaptation period to the next stage. Okey, the next stage, catatan dia di sini, dia bangun 5.30 pagi, dia solat subuh dan selepas tu dia pergi senam, jogging lebih kurang 30-40 minit. Tu aktiviti dia lah. Okay, lepas tu kalau dah boleh adapt dengan ni, try to the next stage. Body you boleh tak minum air kosong saja pagi tu dan terus pergi jogging? Kalau boleh buat benda ni, adaptation period yang ketiga ni, kita tak tahu tempoh adaptation period ni setiap orang dia berbeza-beza.
Ada yang boleh buat dalam sehari 2 hari je, ada yang perlu 1 minggu, ada yang perlu kadang-kadang 2 minggu. Dia depend. Kalau badan dia dah boleh adapt tu, maksud dia adapt tu maksud dia dah boleh serasi dengan perubahan ni. Dia tak tengok lagi pun. Maksud dia kalau minum, memang dia tak nak pun tambah lagi gula. Contoh dia dah contoh dekat fasa kedua ni, dia minum kopi tu, dia nak minum dengan gula pun dia dah tak nak, sebab dia dah boleh minum kopi tu, dia dah rasa sedap minum kopi tu dengan tanpa gula. Lepas tu kalau adaptation dia dah okey, dia buang je lah, tak payah makan biskut tu. Dia boleh je minum air kosong saja ataupun air kopi saja, air kopi tanpa gula dekat sini. Untuk pergi, sebelum pergi workout. Kalau workout dia still bertenaga dan dia boleh perform, maksud dia badan dia dah adapt dengan meal tersebut. Okay, kita tengok meal yang kedua. Ada jam 7 pagi, lepas dia jogging, dia balik, lepas mandi apa semua, dia breakfast, oat plus Milo plus air kosong. Okay, berapa banyak oat? Dia ambil 5 sudu oat, lepas tu dengan 3 sudu Milo dan air kosong 1 gelas, macam tu lah. Dan keutamaan saya letak sini satu-satu. Kenapa satu-satu? Sebab the first meal at the morning adalah meal yang paling penting, yang akan mengubah diet anda sepanjang hari. Ingat betul-betul, meal yang paling penting adalah meal yang pertama sekali pada hari itu untuk mengubah diet yang lain-lain di bawah ini. Kenapa? Sebab pada awal pagi ni, contoh awal pagi, the first meal yang kita makan masuk dalam badan kita, itu adalah meal yang akan menyebabkan gula dalam tubuh badan kita naik ataupun tidak, terkawal ataupun tidak. Kalau dia naik, insulin dia akan shoot untuk menurunkan paras gula dalam badan, dan kita akan rasa lapar. Kalau yang tak boleh buat adaptation period, dia akan cari karbo untuk ganti balik rasa lapar yang disebabkan oleh insulin dalam yang dikeluarkan oleh pankreas. Dan seterusnya, dia akan makan lagi, lepas tu rasa lapar lagi, makan lagi, lapar. Kalau dia tak boleh kontrol, tak ambil breakfast meal tu betul, dia akan menyebabkan diet satu hari tu akan fail. Okay, faham betul-betul. Apa yang boleh dimakan pada waktu pagi? Pagi tu kena ambil makanan yang seimbang lah, makanan yang seimbang. Oat ni adalah yang terbaik ambil pagi lah. Malam jangan ambil oat, sebab oat dia, GI dia, glycemic index dia lambat untuk berubah kepada, lambat untuk dihadam lah. Maksud dia akan bekalkan tenaga dalam tempoh yang panjang. Jadi kita kena cari makanan yang macam ni lah, yang GI dia yang boleh sustain energi yang lama. Jadi pilih makanan yang GI tu, GI dia, tengok GI dia boleh tak GI dia cepat ataupun lambat untuk convert kepada energi. Kalau pagi ni cari yang GI yang lambat convert kepada energi, macam oat lah. Maksud dia you akan rasa bertenaga dan kenyang untuk tempoh yang panjang. Ada lagi contoh GI yang okey boleh diambil pada waktu pagi ni lah. Boleh Google sendiri apa pilihan dia. Tapi saya selalu kalau masa diet, saya akan ambil oat je. Oat pagi tu plus Milo. Makan je lah Milo, ambil Milo, tak ada masalah. Kalau Milo kosong je, ambil pada moderate lah, moderate. Kalau kita tadi start before diet, kita ambil 3 sudu, ubah dulu dengan 2 sudu. Okay, untuk macam contoh before kita diet, kita pakai cup macam ni. Okay, contoh kita breakfast
pakai cup yang besar macam ni, okey, yang tinggi macam ni, okey. Bila dah on diet, pakai cup yang kecil, yang pendek, dia boleh mengubah mentaliti kita nampak barang tu cukup. Kalau kita letak dalam gelas yang tinggi, nampak macam breakfast yang kita buat tu macam tak cukup. Dia macam satu dia bermain dengan mental kita lah. Okay, guna cup yang kecil lah. Masa tu ubah. Adaptation period yang pertama, you kurangkan dulu below dan odd tu kuantiti dia, dan guna cup yang kecil. Kalau penuh pun cup yang kecil tu, dia masih sedikit daripada cup yang panjang tadi. Okay, kalau adaptation period yang pertama, seperti yang saya bagi tahu tadi, badan you dah boleh adapt. So pergi kepada fasa yang kedua, boleh tukar oat tu, oat kekalkan, tapi ubah Milo tu kepada susu omega. Tadi saya bagi tahu susu omega tak sesuai diminum. Dia boleh minum pada waktu malam, tapi kena light. Yang terbaik dia diminum pada waktu pagi. Benda-benda yang tenusu ni dia baik diminum pada waktu siang lah, sebab dia bagi tenaga lah. Tapi tak salah juga minum malam, tak ada masalah. Saya pun minum malam juga before tidur. Tapi why not you ubah kepada breakfast? Okay, campur dengan oat. Lepas tu kalau badan dah boleh adapt, ubah Milo kepada susu, then you ubah lagi oat tu, kurangkan sedikit, 2 sudu oat plus 1 sudu susu omega. Okay, kalau dah boleh adapt dengan kuantiti yang sedikit tu, then you boleh maintain energy, then kekalkan. Jadi maksud dia, kalau you boleh tackle ataupun handle ni fasa-fasa adaptation period ni with or without fatwa pun, contoh yang join fatwa ataupun program Jum Kurus Kevin Zahari tu, ataupun apa-apa program yang dibuat dekat gym ke apa-apa, yang ada buat coaching program, ataupun yang ikut mana-mana meal plan yang dia dah yang ada niat lah untuk diet. Okay, dia boleh kekalkan diet dia walaupun off season. Okay, sebab apa? Badan dia dah boleh adapt dengan perubahan diet tu satu persatu. Okay, sedikit demi sedikit. Dan ini catatan dia sebelum ke pejabat lah, breakfast. Okay, dan bila sampai, kebiasaan je lah orang, kalau dia dah sampai dekat pejabat, office mate ajak pergi minum dulu, biasa lepak, ngopi kata orang kan. So dia ngopi dulu dengan tu, pergi beli kuih lagi, kuih keripap RM1 3 pieces, kuih si muka RM1, macam-macam lah kuih. Ambil lagi kuih dulu, masa belum ini, yang dekat sini, yang dekat sini sebelum diet. Okay, so itu saya letak keperluan ataupun kehendak dia 3 dan 5. So kalau badan peringkat awal tu masih juga memerlukan, belum dapat ubah habit dia pergi ngopi dengan kawan dia apa semua, kena makan lagi lepas breakfast oat tu, masih rasa kurang cukup, dan dia bolehlah ubahkan sedikit benda tu, kurang manis. Yang kuih-muih tu saya letak sini buah, tapi boleh dulu ubah dia kuantiti dia jadi 1 ketul dulu, 1 ketul, ubah. Okay, ubah, badan dah boleh adapt, ubahkan lagi, minum kopi kosong dulu. Yang ni tukarkan kepada benda yang lebih sihat, yang snacking macam buah ataupun benda-benda yang lebih sihat lah. Okay, kalau
badan dah boleh adapt, still juga nak lepak dengan office mate, minum je lah kopi tak payah gula dekat kantin tu, tak ada masalah. Okay, boleh minum. Okay, lepas tu ni selalu terjadilah yang kerja pejabat. Masuk-masuk pejabat, buka dekat laci tu adalah kawan buka snacking dengan kerepek ke, kacang goreng ataupun konflik bersalut yang spicy tu, makan pun sambil-sambil hadap file-file komputer dekat office tu, ambil makan pun dah tak sedar sampai 2 genggam. Tapi sebenarnya keperluan dia tak ada, tu hanya kehendak. So benda ni you boleh totally stop, tak payah pun snacking ni, tak payah, buang. Sebab masa tu bila you dah nak ambil mood kerja tu apa semua, masa tu biasalah membawang dulu pagi, cerita-cerita tu belum start kerja, nak ambil mood kerja. Benda ni biasa berlaku dekat pejabat. Lepas tu dah pukul 9 rasa nak makan lagi, beli Milo ais, kadang-kadang kopi openg, makan mi goreng apabila terhidu bau masakan daripada makcik kantin tu, naik ke atas pejabat, bau mi goreng dengan ayam goreng je, dengan telur mata dia, tu semua makan. Jadi benda ni tak perlu, sebenarnya tak perlu. You have to stop it secepat mungkin lah. Belajar untuk stop dia. Adaptation period, maksud dia dalam tempoh adaptation tu, you try untuk avoid benda ni berlaku. Sebab kalau tengok ni dah makan lagi, banyak yang dah makan sebenarnya, dah masuk dalam perut tapi masih rasa lapar. Tapi dalam tempoh you kalau dah serius nak tumbuh badan, you have to stop all the snacking dengan benda-benda macam ni. So fokus pada main meal. Kalau yang di pejabat tu kadang-kadang dia pergi mesyuarat jam 10 pagi, katalah mesyuarat dia pukul 10 pagi, ada yang mesyuarat pukul 8.30 pagi, pukul 9. Dalam mesyuarat tu dia ada jamuan lagi, kopi panas, kuih 3 jenis, kadang-kadang bagi mi lagi, macam-macam lah makanan yang dibagi masa tu. Tapi kalau mesyuarat tu dia dah hidang, slowly lah stop. Kalau dah tak tahan, kurangkan manis. Maksud dia kalau contoh kopi yang dah dihidang tu, you minta lah dengan dia tuangkan setengah saja, tapi tambah lagi dengan air mineral, kurangkan manis dia. Kalau boleh, kalau ada buah, boleh minta tukarkan dengan buah. Tapi kalau tak ada, kalau segan lah nak bekal makanan sendiri masa mesyuarat tu, kalau saya sendiri saya akan kurangkan kurangkan manis minuman masa mesyuarat tu, dan saya akan makan chewing gum. Tapi makan chewing gum tu kena sembunyi sikit lah. Kalau masa mesyuarat tu agak kurang sopan sebenarnya kalau kita makan chewing gum, tapi pandai-pandai lah. Pandai-pandai sendiri macam mana nak control makan tu, macam mana nak melalui adaptation period ni. Benda ni you kena create your own style, your own diet. So itu saya kata tips diet yang saya pakai ni, it's your own style diet. You tak payah ikut diet yang ada dalam Google tu, macam-macam. Ada yang jual e-book dengan macam-macam, you sanggup beli. Tak payah, you buat apa yang perlu buat. Yang paling penting adalah adaptation period. Jangan mendadak terus minum air kosong, tapi lepas tu badan tak biasa. Bila next time habis season ke ataupun habis masa diet tu, makan lagi barang yang tak diperlukan, bukan keperluan badan. So itu menyebabkan dia fail lah. Okay? Lepas tu ada jenis ngula-ngula. Masa tu dah habis meeting ataupun tak terlibat dengan meeting, masa pukul 11.30 ni, kadang-kadang tak ada kerja dekat pejabat tu, dia mengula. Lepas tu pergilah lepak dekat
warung-warung tepi jalan tu, minum kopi panas, beli roti kahwin lagi 2 set apa semua, letak butter kaya apa semua. Jadi ubahkan minuman je, minum yang kurang manis, dan boleh buah. Tapi kalau tak ada buah, boleh ubah je dengan telur rebus, ambil 1 biji 2 biji, yang 1 biji ambil yang kuning, 1 biji tak payah ambil kuning. Bila dah adaptation period tu dah terjadi, badan dah boleh adapt, dan ubahkan masa tu. Tak payahlah lepak mengular lagi, duduk je pejabat, minum air kosong, jimat. Okay, di sini kita tengok kita dah jimat kalori banyak dekat sini. Pada fasa yang ketiga, selain kita jimat kalori, kita jimat duit. Banyak yang kita dah boleh jimat, dan jimat masa. Lepas tu ni masa lunch, pukul 12 lebih, 12 ke atas tu memang masa lunch. Okay, kalau kita biasa lunch pada pukul 12 ke atas tu, konsisten lah lunch. Masa lunch tu ambil nasi ayam penyet, lepas tu order Milo Ais. Inilah untuk pengetahuan semua. Sepanjang saya turun berat badan untuk season 21 dan 22 tu, saya dapat jadi juara untuk Fat War tu, saya tak pernah pun skip. Sebab saya suka makan nasi biryani kambing, saya tak pernah pun skip nasi biryani kambing setiap minggu. Memang setiap minggu saya akan ada ambil nasi biryani kambing. Saya tak ada buat diet yang tak ada makan nasi. Saya makan nasi sebab saya rasa, memang kita orang Malaysia kan, Malaysia memang makan nasi. Nasi tu adalah makanan uji kata orang, makanan yang memang ada untuk semua orang. Jadi maksud dia tak payahlah nak buat diet tak ada nasi. Kalau mampu buat boleh, tapi sampai bila? Tu persoalan dia. You kena jawab sendiri, sampai bila you tak nak makan nasi. Sepanjang season 21 22 itu saya jadi juara untuk Fat War tu, saya tak pernah pun skip nasi. Saya makan nasi, terus terang cakap. Memang saya makan nasi, hari-hari saya makan nasi. Hari-hari saya makan nasi, dan tak ada masalah pun. Boleh juga tu berat badan banyak. Tapi macam mana saya makan nasi? Macam contoh, kurangkan kuantiti dengan air kosong. Kalau tengok peringkat adaptation pertama yang saya buat pada minggu pertama dan minggu kedua, saya makan, contohlah kita ambil meal yang sama ya. Ada juga saya makan nasi ayam, ada juga makan nasi ayam penyet, ada masa saya makan nasi biryani. Pada peringkat pertama saya akan buat macam ni. Adaptation period yang pertama, saya ambil nasi yang dah di-serve oleh kedai makan tu, saya potong 2 terus nasi tu. Saya tak ada biasa orang buat setengah suku-suku tu. Saya tak pernah pun ikut yang setengah suku-suku tu. Sebab saya tahu badan saya macam mana, dan badan orang lain macam mana. Ada orang buat sukatan dengan suku jari lah, dengan tapak jari, dengan segenggam tangan nasi. Saya tak buat macam tu. Saya ambil macam ni, saya ambil benda tu mudah depan mata saya. Kalau kedai tu dah hidang, saya tak nak sekatkan cara saya tu. Saya ambil saya mudah. Nasi tu dia kadang-kadang dia bentuk cup kan, separuh bulat. Saya terus potong untuk adaptation pertama tu. Saya terus potong nasi tu 2, setengah tu saya asingkan tepi. Lepas tu kalau ayam tu saya terus buang yang bahagian berlemak, kulit semua. Saya ambil bahagian, kalau dia bahagian paha lah kalau nasi ayam penyet. Kalau dia ada pilihan untuk bahagian dada, saya akan ambil dada. Tapi kalau tak ada pilihan untuk dada, saya akan ambil ayam tu. Saya makan macam biasa. Ayam saya makan macam biasa, tapi saya takkan habis dia licin-licin lah. Untuk adaptation pertama tu mungkin saya habiskan ayam. Okay. Adaptation yang kedua, macam contoh saya makan dengan anak saya, makan lunch dengan anak saya dah potong siap-siap nasi tu. Daripada setengah tadi, daripada bentuk bulat tu jadi setengah, saya lebihkan sikit daripada setengah tu. Nasi tu saya bagi dengan anak saya, suruh dia makan. Lepas tu ayam tadi, dari yang adaptation pertama, saya dah boleh adapt dengan jumlah nasi yang saya kurangkan tu. Jadi saya ubahkan lagi. Ayam tu saya koyak-koyakkan dia, bagi dengan anak saya. Yang bahagian kulit tu saya bagi anak saya makan. Kalau makan dengan isteri contohlah isteri dia tak gemuk,
dia nak dia tak diet, so bagilah isteri makan. Yang tu, so kita dah kurangkan kuantiti ayam kita makan. Jadi taklah kita terikat, jangan terikat sangat dengan pengiraan-pengiraan yang boleh menyebabkan kita pening. Okay, macam contoh yang buat suku-suku tu, apa, setengah suku-suku, saya pun tak pernah ikut lagi benda tu. Lepas tu buat ukuran boleh pun makan dengan segenggam tu, sebesar tapak tangan. Saya tak pernah pun sukat barang tu. Saya buat macam ni saja, buat adaptation period. So adaptation period saya dah ubah macam ni, saya ubah lagi, kurangkan karbo, saya ambil masakan yang kurang berminyak, yang bukan goreng, rebus. So air daripada sini kita tengok, sebelum tu order Milo Ice, tapi start minum air kosong. Tapi masa adaptation pertama ni saya biasa buat macam ni, saya order je kopi O dulu, tak ada gula. Tapi kalau rasa teringin tu nak makan, nak minum Milo, saya bagi anak saya order Milo tu. Saya ambil lepaskan hajat tu, sedutlah sekali dua dengan stol. Lepas tu saya minum ikut saya punya diet sendiri. Lepas tu ubahkan dengan air kosong macam tu. Ubah satu persatu, slowly you ubah, then dia akan jadi you punya habit. Okay, bila adaptation period itu berlaku, dia jadi habit. So maksud dia on season or off season you still boleh maintain you punya weight. Okay, dan seterusnya. Yang ni bila dah tengah hari tu pukul 1.30, tengok nak balik ke pejabat, lepas hantar anak balik rumah ke, anak balik sekolah, bawa anak balik sekolah, jumpa dekat tepi jalan yang jual boba coklat dengan kontainer air tu, dia peluh-peluh keluar sejuk, terliur. Masa tu makan, beli dengan lapang balik lagi. Yang benda yang ni semua dia banyak gula. Okay, kalau tak boleh ubah, okay, adaptation period, kalau tak boleh stop dulu, adaptation period ni you buat dia macam contoh sebelum diet, you hari-hari beli. Okay, hari-hari beli. Then masa adaptation period yang pertama ni you boleh ubah, you skip one day and then tukar lagi sekali seminggu je, nak lepaskan hajat. Lepas tu kalau masih juga masa adaptation period yang kedua ni, beli share dengan anak, beli satu minum sikit je, share dengan anak. Then bila dah you rasa dah share dengan anak pun, you dah rasa macam tak ada keinginan lagi untuk beli benda-benda snacking macam ni, you boleh totally stop. You tengok berapa banyak you boleh jimat duit, jimat kalori, dan banyaklah benda yang boleh jimat. So you tak payah pun terikat dengan cara-cara pengiraan kalori. Some of people dia not good in maths, not good in macam pengiran macam tu, yang terikat macam tu, yang terikat dengan cara-cara pengiraan macam tu. Tak payah, you buat je macam ni, you buat adaptation period. So insya-Allah you boleh kekal diet tu walaupun off or on season. You tengok kalau 2.5 tu pergi pejabat, masa tu apa dia buat, masuk pejabat cari mood kerja. Kadang-kadang ada kawan tu bawa kopok leko, cakoi lah, cucuk pisang, kopi openg. Dulu duduk sekali dekat situ makan sampai 5-6 ketul dengan minum air. Then you boleh ubah ikut adaptation period, you ambil 1 ketul. Lepas tu adaptation period yang kedua, you ambil 1 tu bagi 2 dengan kawan. Lepas tu boleh stop, tak payah join. You terus masuk pejabat, buat kerja terus. Kalau rasa nak juga lepak dulu, nak ambil mood tu, minum kopi O tak payah gula, ataupun minum kopi O letak gula sedikit je, still you need gula untuk energi lagi. Ataupun ambil rasa tu, saya sepanjang saya diet setakat hari ni lah, saya tak pernah lagi minum air kopi tanpa gula. Sebab saya tak boleh minum air kopi tanpa gula. Kalau yang mampu boleh buat air kopi tanpa gula tu, boleh teruskan. Lepas tu ada
Bila dah jam 3 lebih tu, lepak lagi, ada yang keluarkan keripik, biskut lah, cornflake spicy lah, kuaci, keropok, macam-macam. Sebelum ni boleh habiskan satu bungkus lah. Lepas tu try untuk jadi setengah dulu, lepas tu makan suku, adaptation period last-last, tak payah lagi jimat duit, tak payah tu, masa tu membawang, tak payahlah join orang yang membawang ni. You terus fokus dengan you punya buat kerja, and then ataupun you boleh ambil masa membawang ni, contoh masa tu tak ada kerja, rehatkan diri badan kita untuk persediaan. Katalah kita plan untuk walk out pada petang hari itu, you rehat masa tu, you nap sekejap dekat kursi meja kerja tu, ataupun you rehat, duduk-duduk, ataupun you regang-regangkan badan, ataupun yang mampu untuk buat simple walkout macam push up ke sikit, atau sit up ke dekat pejabat dia, masa ni lah buat, tak payahlah nak join-join yang membawang ni. Dan masa pukul 4.30 tu, ni boleh ambil kopi openg ataupun telur rebus. Ni adalah pre-workout boost. Maksud dia you ambil energy before workout. Contoh lah, you dah stop benda ni semua, so you tengok tempoh meal you dengan main meal you dengan pre-workout tu, dia dah 4 hours, 3 to 4 hours. So masa tu memang perut memang akan rasa kosong, so you kena ada pre-workout meal lah. Biasa saya ambil kopi openg, memang ada gula sedikit. Kadang-kadang saya ambil telur rebus, kadang-kadang saya ambil roti bun, kadang-kadang saya ambil shinggam saja untuk untuk ambil feel yang rasa nak kunyah tu. Saya ambil shinggam, dan kadang-kadang saya akan ambil kurma. Kurma adalah yang terbaik lah untuk pre-workout boost. You ambil kopi dengan kurma, memang betul-betul power. So you tengok barang-barang sunnah pun dia sangat berkesan dan sangat power. Then you tengok saya bateri laptop dah nak habis, so saya tengok semua samalah semasa workout, selepas workout. You tengok minum air kosong biskut selepas workout, asal makan biskut. Lepas tu tak payah tukarkan dengan pisang ke, tukar dengan buah. Pisang selepas workout sangat bagus. Kalau malam tu kalau yang masih makan nasi apa semua, saya masa saya jadi juara untuk season 21 dan 22 tu, malam pun saya makan nasi, tak ada masalah. Saya pun makan nasi, tapi saya makan awal sikit lah before turun ke training heat fat. Tapi kadang-kadang kalau wife saya dah masak, lepas training pun saya makan, tapi saya pilih lah makanan tu just untuk menjaga hati isteri lah, dia dah masak. Kedua tu saya nak rasa juga kadang-kadang. Okey, sambung lagi okey, itulah saya punya tips. Sebenarnya dia tak adalah tips macam mana pun, tapi banyak orang skip adaptation period ni. Dia nak cepat, dia nak ikut meal plan ataupun ebook yang dah dia bagi, ataupun dia gairah sangat tengok testimoni meal yang ada orang post-post dekat Facebook, dekat kawan dia, WhatsApp apa semua. Dia makan pagi makan macam ni tu. Dia pun nak ikut juga meal plan yang orang lain buat macam tu. Dan akhirnya dia tak buat adaptation period. Ingat, adaptation period tu kena buat. Jangan ikut meal orang lain yang kita sendiri tak makan atas dasar kerana kita tengok dia berjaya, testimoni yang dia buat, kita nak ubah, tapi badan kita tak boleh terima. Adaptation period tu tak ada, dan akhirnya berlaku crash, dan kita back to the square one. Kita balik lagi kepada keadaan yang asal. So no point you diet. So kalau nak diet tu kekal, you kena ada adaptation period dan planning lah. Okey. Yang paling penting sekali adalah quality meal yang kita makan, quality exercise. For me, okey, saya makan, kalau nak makan tu, I prefer to choose the natural food lah. Okay,
Natural food ni macam contoh ayam, memang ayam lah, ayam betul yang kita masak. Nasi, saya tak ada pantang larang nak makan nasi, ayam, ikan, daging, makan. Tapi you have to know your own portion. Macam contoh adaptation period yang pertama, fasa pertama, how much your body boleh terima dengan diet macam ni. So fasa yang kedua, how much your body boleh quantity berapa banyak your body boleh tahan. So adaptation yang ketiga macam mana? So saya dah faham portion yang badan saya perlukan. So saya tahu how much the portion saya perlu. Saya tak ada terikat sangat dengan yang setengah suku-suku tu, tak ada. Kalau saya masa adaptation period saya, contoh saya boleh kurangkan nasi, tapi ayam saya kena ambil penuh. Memang saya tak akan ubah benda tu secara mendadak. Saya kena ambil ayam penuh. Masih pada fasa pertama, kedua, sampai yang ketiga tu kurangkan sikit. Macam contoh ikan tu saya kena ambil penuh. Adaptation pertama, kedua, saya masih belum dapat kurangkan ikan tu, saya akan teruskan ambil. Tapi saya akan ubah slowly. Tapi benda yang saya boleh ubah, saya akan ubah. Yang tak boleh ubah, saya takkan ubah secara mendadak. Saya akan do my own adaptation period juga. So kurangkan makan yang diproses. Makanan yang diproses ni maksud dia, kalau tak faham, makanan tu bukan makanan yang keluar daripada yang Allah keluarkan lah, yang Allah cipta. Maksudnya dia dicipta daripada makanan yang Allah keluarkan tu. Maksudnya tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, you ambil sayur-sayuran daripada tanah, masak, tu adalah natural food. Okay? Tapi kalau ayam, contoh orang dah sembelih ayam, and then dia ubah ayam tu dalam bentuk yang lain dulu, then baru you masak, then itu adalah processed food. Faham benda tu je? Okay, tak ada masalah. Contoh ayam tu you ubah jadi burger, ataupun ayam tu ubah jadi nugget, tu adalah processed food. Processed food yang akan melalui proses-proses penambahan rasa, penambahan tu, benda-benda macam tu, dia tak mengenyangkan, tapi dia membuat addicted. Okay? Kurangkan, dan kalau boleh ubah. And then control portion, control period every meal. Kalau contoh tadi saya dah cerita macam mana you have to control your period, how to troubleshoot kalau you rasa lapar, kalau period makan tu masih dekat, so you kena tahu, itu bukan lapar, tu adalah simptom-simptom, maybe because of pancreas you shoot insulin too much, ataupun tak cukup rehat, ataupun disebabkan benda-benda yang lain lah. Then how to troubleshoot? You have to drink a lot of plain water. Then saya lebih prefer kalau lapar tu ambil natural food, okay, natural food. Tapi kalau you have contingency plan, kena ada contingency plan, maksud dia dalam keadaan kecemasan tu, maksud dia you cannot control your hunger, tapi rasa nak makan, rasa lapar tu, you kena ada contingency plan, how to control your hunger. Okay, for my contingency plan adalah, pertama, saya akan air dulu, okay. Yang kedua adalah buah selamat. Sebab apa? Dia cepat dihadam. Buah ataupun sayur, dia adalah benda yang paling cepat dihadam. Ataupun saya akan makan shinggam. Ada yang tak setuju dengan apa yang saya buat ni, makan shinggam. So dia cakap shinggam tu adalah gula. Okay, ya, memang dalam shinggam tu dia ada gula sedikit, tapi you kena buat pertimbangan dia macam ni. You buat satu jadual. Okay, kalau you ambil ni, you boleh avoid from ambil yang benda yang lebih besar kalori dan boleh menyumbangkan kepada meal plan you fail. Then better ambil yang low risk tapi you survive. Okay, you kena buat macam tu, penimbangan sendiri. Okay, sama juga kalau you rasa lapar, contoh rasa lapar before lunch, you buat pertimbangan, you nak ambil buah
ataupun oat lagi masa tu, ataupun you nak makan kuih, ataupun you awalkan lunch, then you can survive your meal plan forward, yang tak payah nak makan-makan yang snacking yang kecil-kecil tu, tapi you dah kenyang dengan makan meal yang macam tu. Then dia akan bagi more benefit. You kena tengok pro and cons. Kalau you ambil ni, apa pro and cons. Kalau you ambil ni, apa pro and cons. You have to think forward lah maksudnya. Okay, same to goes to quality exercise lah. Quality exercise ni saya akan sentuh pada video yang akan datang, di mana kan saya bagi tahu awal-awal tadi ada 3 faktor untuk turunkan berat badan, iaitu air, calorie in dan calorie out. So calorie out ni saya akan sentuh pada video yang akan datang lah, sharing saya yang akan datang. Tapi saya go through sajalah. Okay, kalau quality exercise tu, you kena ada quality. Kalau you have less time, buatlah interval, full effort, ataupun beat your personal best, macam tu lah. Kalau buat ada masa yang lebih, pelbagaikan senaman, okay, pelbagaikan senaman, ataupun buat endurance yang panjang. Okay, exercise ni saya banyak dengan sharing ataupun ada yang tanya dengan saya, so saya share dengan dia apa tips saya boleh turunkan berat badan. Jadi saya share my exercise ataupun workout plan, sebab saya tahu kemampuan orang masing-masing tak sama, dan masa lapang masing-masing tak sama. Tapi kalau you betul-betul serius nak ubah cara hidup yang sihat, workout ni you have to put into your exercise. You have to put it into your routine. Kalau contoh orang yang betul-betul bekerja tu, memang tak ada masa balik kerja, dia komitmen dengan anak, dengan macam-macam. Saya selalulah dengar orang cakap, tak ada masa, saya tak ada masa, tak boleh nak pergi workout apa semua. Tapi sebenarnya you ada masa sebenarnya, tapi you have to create your own masa tu, masa untuk workout. Create your own workout period. Jangan, okay, ni tips dia, macam mana nak create your own period untuk workout tu. Jangan tiru masa workout online. Masa lapang online dengan masa lapang you tak sama. Tempoh masa workout you dengan tempoh masa online tak sama. Jangan buat comparison. Oh, asal petang workout, saya petang tapi tak boleh workout, ambil anak ataupun kena traffic jam dalam kereta, tak boleh workout. Then you buat conclusion, saya tak ada masa workout. Okay, sebenarnya you ada masa workout, tapi you tak pandai, tak kreatif untuk cipta. Masa tu kena dicipta sendiri. How to create your own creative hour untuk workout. Bukan you compare dengan masa lapang online, then you buat conclusion you tak ada masa seperti dia orang. Tak, you ada masa, tapi masa you berbeza daripada masa dia orang. Tu yang kena faham. Okay, dan apa you nak buat tu, tu depend dengan macam mana creativity. Benda ni saya akan sentuh nantilah dalam next video. Dan you have ada contingency plan juga dalam exercise. Kalau hari hujan macam mana, macam tadi hari hujan, apa yang plan saya selepas saya buat video ni, apa yang saya nak buat workout. Kalau yang kerja overtime, macam mana, komitmen, kalau yang ada komitmen keluarga macam mana. So ada banyak pilihan contingency plan lah. Benda-benda macam ni saya tak nak sentuh lebih mendalam lagi. So kena tahu juga, kalau nak workout tu rasa letih, rasa badan lesu, how to boost your energy, macam mana nak ambil mood. Biasa saya sebelum ni, saya pernah tanya dengan Coach Wan lah, macam mana kita nak ambil mood ni. Kadang-kadang contoh masa luang yang kita ada petang tu 1 jam, tapi akibat
kita diet tu, badan kita rasa lesu, kita nak ambil mood nak workout tu, minum kopi dulu, lepas tu tengok handphone dulu, lepas tu nak jalan, pasang kasut, ambil benda tu slow, last masa workout yang sepatutnya ada 1 jam jadi setengah jam. So you rugi masa setengah jam because of you nak ambil mood saja. Actually ambil mood ni dia tak adalah sesusah mana pun. Nanti saya akan share dalam next video. So stay tune dengan video macam mana nak ambil mood yang kalau rasa orang Sarawak panggil tu semun-semun. Kalau rasa semun-semun tu macam mana cara nak pick up semun tu daripada terjadi. Dia ada cara dia. And then paling penting sekali, okay, untuk workout ni saya nak sentuh satu je perkara yang saya nak kupas betul-betul untuk video ni. Okay, you kena create your own goal. Goal maksud dia matlamat. You diet ni apa you punya goal, matlamat. Kena faham dan tahu matlamat masing-masing. Dan goal ni dia akan drive you with different direction, different commitment, then different meal plan, different workout. Everything is different apabila goal you berbeza. Okay, macam dulu peringkat awal saya join Fat ni dan weight loss challenge, everything lah. My main goal is to lose weight. Okay, lose weight. So actually terus terang saya cakap, kalau yang di luar sana letak priority lose weight adalah your highest goal, maksudnya the highest priority goal untuk start diet ni, then honestly cakap 70% you will fail. Okay, sebab apa? Kalau you ambil journey untuk diet, turunkan berat badan tu sebagai your highest priority. So let's say pada contohlah katalah minggu ke-4 you diet, ke-5 you diet, you jumpa plateau time tu, dia tak turun berat badan tapi you reshape, fitness you naik, then you naik penimbang, you turun timbang, berat badan sometimes dia naik sikit, sometimes dia tak turun. Walhal you dah letakkan workout itu pada komitmen yang tinggi, diet itu pada yang diet yang you boleh kata pada dah masuk ke fase yang tinggi juga, dengan komitmen you dah buat adaptation period yang dah banyak you ubah dekat meal plan. So apa yang berlaku? You akan lost motivation. Okay, lost motivation, you rasa stress dan you akan rasa macam demotivate lah. So bila you tak hilang motivasi macam tu, akan mengakibatkan bila you turun workout pun you dah fikir macam ni, last 2 week dah buat high intensity tu tak juga turun, dah rasa nak mutah dah, workout pun tak turun berat badan. Tak apalah, buat sekadar yang mampu je lah. Tu yang problem. Okay, you akan jadi macam tu. You akan jadi, motivasi you akan drop. Okay, kecuali kalau you buat priority untuk turun berat badan tu sebagai highest priority, plus apa event seterusnya yang you nak sebagai motivate. You ada motivasi yang kedua, maksudnya highest priority adalah nak turun berat badan sebab nak kahwin. Itu you ada period hour because nak kahwin. Okay, kalau you tengok
scale yang you naik tu tak turun berat badan, you have your second choice from the high priority tu, ya, daripada priority yang tertinggi tu. Ada sebab dia kenapa you letak turunkan berat badan tu sebagai priority untuk memulakan cara hidup sihat, untuk diet tu adalah untuk turunkan berat badan sebabkan untuk nak kahwin. Ada period hour, so you ada target, ada objektif yang lebih jelas, so itu mungkin boleh sukses. Ataupun dia letak saya nak turunkan berat badan sebab nak interview kerja, ataupun sebab saya ada penyakit. You ada sebab doktor dah bagi tahu ada penyakit. You ada sebab yang kedua kenapa you turun berat badan, then you will be success. You akan ada motivasi yang kedua untuk sebagai goal ini penting. Dia akan drive you punya direction macam mana. Okay, yang paling penting sekali, you kena letak goal tu betul-betul dalam kepala. Apa you punya goal, why tu kena big. Okay. Kalau contoh nak join weight loss challenge ataupun nak join fatwa, nak jadi juara satu Malaysia. Okay, contoh juara satu Malaysia, you have to study how much the percentage untuk jadi juara. Kalau percentage tu convert to your own weight, berapa banyak weight yang you nak buang, you dah buat satu calculation yang lebih jelas dan tepat tu, then you have all the plans, then you ada matlamat yang jelas. Faham tak? Kalau nak letak matlamat turun berat badan, okay, faham you nak diet, turun berat badan, faham diet, turun berat badan, memang tak akan sukses. 70% you akan fail. Percayalah, you akan fail 70%. Tapi you kena ada second or third reason why you kena kuat, kena besar why tu, supaya you ada something untuk drive move forward. Okay, macam saya sendiri, saya tak letakkan weight loss saya tak letakkan turunkan berat badan tu sebagai my first priority, dan saya sarankan semua yang di luar sana follow my leads. Okay, follow my leads. Macam mana saya letakkan goal, saya ubah goal saya apabila baru-baru ni saya dah dapat formula yang saya share sebentar tadi. Macam mana nak turunkan berat badan without you have to do a complicated calculation, follow all the meals, beli ebook sana ebook sini, cari testimoni orang macam-macam. Tak payah ubah meal daripada tak pernah makan sesuatu makanan tu. Bila orang tu cakap benda tu bagus, you pun nak makan juga, you pun beli, tapi you tak pernah makan, tak pernah beli. Then at the end you tak boleh survive sebab makanan yang you makan tu badan tak biasa, badan tak boleh adapt. Dia kena jelas. Okay, jelas goal yang saya, saya harap semua boleh follow my lead, ataupun you can improvise, do it much better lah daripada saya. Okay, apa yang saya buat, my first priority adalah untuk improve my sport fitness. Okay, before you nak letakkan sport fitness ini sebagai you punya priority, you have to choose what types of sport yang you nak buat. Faham tak? Maksud dia, you carilah minat you apa, you minat sukan apa. Okay, contoh you boleh perform dan minat pada sukan basikal. Contoh saya minat dengan basikal, dan saya rasa saya boleh perform very well in cycling, boleh improve my own fitness through the program, through the diet. So saya ambil contoh sukan basikal ni sebagai my first priority untuk improve saya punya
contoh kelajuan saya semasa kayuhan ataupun semasa naik bukit. Sebab kalau you tengok dalam tempoh beberapa bulan ni, dalam tempoh season 21 dan season 22 tu, saya dah turun lebih kurang 20 lebih kilo weight. Kalau nak dikirakan secara logiknya, 20 lebih kilo tu, umpama saya dah buangkan 2 beg beras yang 10 kilo. Kalau tak percaya atau tak percaya, kalau saya letak lagi 2 beg beras tu dekat belakang saya dan saya kayuh basikal, saya akan rasa berat. Itulah berat yang saya bawa sebelum ni. Dan apa yang berlaku apabila berat tu saya buang dan saya tidak langsung, dia akan boleh menyebabkan saya boleh mencut dengan lebih laju lah. Macam tu secara teorinya lah. Okay? Sama juga dengan berlari. Kalau you bawa dua beg beras tu, berlari memang akan semput lah, akan susah. Satu, pada peringkat awal permulaan program, you akan rasa sempur, rasa letih. Apa? Sebab you ada extra weight dalam badan yang dibawa. Jadi macam mana? Macam contoh, you minat berlari ataupun you minat maraton. Katalah you target untuk join Kuching Marathon for 2021, okay? 2021, maybe after pandemic COVID-19 ni settle down, 2021 Kuching Marathon akan diadakan. Okay? Katalah you nak target Kuching Marathon tu, you nak ambil apa? Cara 10 km ataupun 21 km, ataupun try your personal best 5 km. So you ada target, ada objektif, ada plan you nak pergi, yang akan you nak achieve. Then you akan training, letakkan latihan training tu, program training tu sebagai your priority. So, okay, sambung balik. Saya terpaksa buat tempat sebab perlu charge phone dah lobby. Okay. Apa yang saya perhatikan, kebanyakan orang bila dia ikut program yang Coach Wan lah, Fedwa, dia tak ada letakkan dia tak ada background sport. Jadi dia tak pilih pun mana-mana sport untuk dia punya minat. Okay? Apabila dia tak letakkan sport tu sebagai prioriti untuk dia perform, untuk improve fitness dalam sport lah. So during the program, contoh Coach Wan letak interval training, dia letak squat jump, everything, masing-masing buat ala-ala kadar je. Actually dia boleh push all out, tapi dia buat ala kadar je. So at the end dia rugilah. Tapi kalau dia letakkan priority dia sport, improve the sport fitness sebagai priority dia, during the training, during the workout, you will push harder and all out. Faham tak? Kalau you push harder and all out, apa yang you dapat your body will kerja lah. Sistem tubuh badan anda akan bekerja untuk burn more calories walaupun masa anda tidur. Itu yang berlaku. Ni rahsia dia. Dan kenapa saya masa training saya all out, bukan nak menunjuk, saya ada objektif saya sendiri. Sebab saya nak improve saya punya fitness. So saya diversified saya punya training. Instead of saya hanya contoh saya minat jogging, maraton dan cycling. So daripada saya hanya training untuk endurance, maraton sahaja, riding hour ataupun running hours ataupun method-method yang biasa kita dengar. So saya diversified saya punya training dengan program dalam Fedwa ni, dan terbukti melalui program Fedwa ni strength dan fitness saya jauh lebih improve lah, dan bonusnya saya dapat turunkan berat badan. Itu yang kita kena faham. Macam mana kita nak cipta goal tu. Ada orang buat goal dia kerana dia sakit, okay? Sebab dia dah disahkan oleh doktor dia mengidap penyakit sekian-sekian, dan boleh juga itu dijadikan sebagai dia punya goal.
So different person different goal, tapi the best goal kalau you join program-program macam ni, you letakkan sport yang you minat ataupun you pilih mana-mana sport yang you minat, dan put a commitment dengan sport tu. Try to beat your personal best ataupun try to beat your friends yang fitness dia tak jauh sangat lah. Janganlah you compare you punya fitness dengan orang yang memang sudah lama berkecimpung dalam sport tersebut. So of course you akan jadi demotivate. You tengok, dia dah terlalu laju, dia dah terlalu kuat, dia dah terlalu hebat, jadi you akan rasa macam down. Jangan you letak you punya level tu dengan orang macam tu. You letak dulu level you dengan orang yang start off dengan you. Tapi sampai satu tahap nanti, kalau you dah boleh beat dia ataupun you beat your own personal best, then you cari yang kawan lain yang hebat lagi daripada yang you punya saingan tu tadi. You cari lagi yang kawan lain yang you boleh beat lagi dan terus beat. Ataupun biasanya kalau contoh dulu saya tak ada kawan-kawan yang untuk kita buat comparison fitness ataupun performance, kita gunakan Strava lah. Okay, Strava pun okay. You tengok Strava, dia tengok, you boleh tengok, you add kawan-kawan you yang ada selalu, yang tak ada sama, yang duduk tempat tinggal dia lain-lain, ataupun you add siapa-siapa, you tengok dia, dia dah boleh berlari 5 km 30 lebih minit, 40 contoh permulaan you buat 45 minit. Okay, so you try beat dia, you dapat juga 45 minit, then you improve lagi 45 minit, pergi ke 40 minit, pergi ke 30 minit dan seterusnya. Daripada distance 5 km you upgrade to 10 km, you upgrade to 21 km, 42 km. Jadi maksudnya dalam sport ni dia ada level of progress yang you nak achieve. Maksudnya progress tu dia tak terhenti di situ saja. So you punya komitmen tak akan terhenti di situ saja, dan dia akan drive you akan terus menerus buat workout. Dia akan drive you walaupun letih ataupun walaupun busy, you can create your own time untuk buat workout. Sebab you nak improve you punya workout, improve you punya performance melalui latihan. Dia akan menyebabkan kita ada perasaan macam ni. Kita akan rasa macam, kalau aku tak turun hari ni, mesti dia dah turun training hari ni, rugi. Mesti performance dia akan improve lagi daripada aku, contoh dia. So aku kena berlatih juga, aku kena turun training juga. So dia akan drive you, akan terus menerus mengubah gaya hidup daripada tak ada workout, tak ada bersenam, kepada yang bersenam. Tu sebenarnya, tapi saya tak nak sentuh benda tu lebih mendalam. Tapi pasal how to burn your calorie more efficient and effective. Tapi yang saya nak sentuh di sini adalah create your own goal. Gunakan sukan yang you minat itu sebagai your first priority, then automatically weight akan lose. You akan lose weight secara automatiknya. Okay, secara automatik you akan do the best, akan perform dan akan sentiasa workout lah. Dan you dah ubah, tadi kita dah bercerita pasal you ubah your own diet tu based on your own adaptation period, quantity, apa yang you choose, everything lah. Then you letakkan goal dalam you letakkan goal sport yang you minat untuk improve and performs. Then you tengok you akan jadi gaya hidup sihat ini, dia akan jadi part of your life. You akan ubah dia jadi satu rutin yang baru. So you get a new routine
for your own life, then you will be better lah. Jadi maksudnya tak adalah kisah dia off season naik balik jadi macam yo-yo effect lah. Tak ambil makanan tu sebab contoh you ikut meal dia, bila off season you tak makan lagi makanan tu, you makan makanan yang you rutin makan, then dia akan jadi yo-yo effect. You akan balik kepada berat yang asal, because of you tak ada workout everything lah. Benda ni you kena buat satu-satu perlahan. Adaptation period tu penting. Okay. Dan last 2 point yang saya nak share adalah pasal recovery dan cheat day lah. Apabila you work out, okay, apabila you dah start dengan diet workout, you akan rasa badan you cepat letih. Macam contoh, bukan cepat letih, tak cukup rehat actually. Okay, tak cukup rehat, dan kadang-kadang apabila dah pertengahan season lah, kalau yang Gen Fatwa ataupun dalam pertengahan journey you nak turunkan berat badan tu, you rasa you tak boleh perform all out untuk workout because of tak ada tenaga, because you dah cut your meal dan source of calorie you dah kurang, and then you work out siang dan malam because of you dah ada rutin yang baru, because you dah ada target untuk improve your sport fitness, you selalu pergi training and then work out everything. Apa yang paling penting di sini adalah you buat recovery as fast as you can. Faham tak? Maksud dia you kena prepare. Kalau you tak buat recovery dengan cepat, maksud dia you tak boleh prepare your body to perform untuk next exercise, next workout. So kena buat recovery tu dengan cepat. Okay, kena suruh badan kita. Dia ni termasuk juga dalam bab adaptation, adaptation period. Maksud dia badan kita dah adapt. Pertama kita dah, sebab tu adaptation period tu penting. Pertama kita dah buat adaptation period untuk diet makanan lah. So bila kita dah buat adaptation period untuk makanan, maksudnya makanan tu kita dah walaupun kita dah kurangkan, tapi badan kita tak suffer. You still having your own favorite food with a good portion, and then you still have energy, ada energy untuk workout. Badan you tak letih, tak lemah, and then you akan rasa tak suffer, and then you akan rasa enjoy untuk turunkan berat badan. Okay, sama juga untuk workout pun you akan ada adaptation period. Adaptation period tu maksud dia untuk, macam contoh lah, kita nak buat larian personal best 5km. Okay, 5km. Untuk peringkat awal you berjalan dulu 3km. Esoknya berjalan lebih pantas. Adaptation, itulah adaptation period. Lepas tu you lari-lari anak. Daripada 3km you boleh upgrade to 4km, and then upgrade to 5km. 5km peringkat awal you buat sampai 1 jam. Okay. Lepas tu boleh upgrade lagi, lari besarkan langkah lagi, boleh adapt lagi dengan training dengan langkah yang besar tu, lajukan lagi langkah. Ada orang dia buat 5km tu dia terpaksa berhenti 3-4 kali untuk habiskan 5km. Lepas tu you dah body you boleh adapt dengan that kind of workout, dengan load yang macam tu, then you upgrade lagi dan upgrade, because of adaptation period you buat berkesan. Macam mana nak buat adaptation period itu berkesan? Dalam exercise you have to get a good recovery process lah. Good recovery process itu tips antara recovery process yang kena buat, cukup tidur, cukup rehat dan tidur, nutrition yang cukup. Maksudnya makanan, meal yang you makan tu dia kena cukup lah semua dia. Tak adalah you cut karbo tu sampai tak ada karbo tu, tak ada tenaga. You cut gula tu sampai tak ada gula tu, kadar gula dalam darah jadi drop terlalu rendah. Lepas tu you cut your own protein until bila workout
you punya muscle mengecut. Jadi nutrition tu penting. You have to balance your nutrition lah. And then yang seterusnya kena buat untuk recovery adalah stretching. Stretching lah. And then kalau you rasa workout you yang sebelum itu hard, and then buat recovery yang light. Jangan kalau you dah buat hard, macam contoh hari you tak pernah buat larian 10 km contohnya. Hari ni you nak buat, try to push yourself, buat benda yang tak pernah buat, push 10 km sekaligus jalan waktu pagi. Contoh pagi ni you buat 10 km, then your body will suffer. Your body akan suffer. Semua masa kaki semua akan sakit. Okay, for the next day ataupun next day lah, next workout session tu, jangan you terus rehat. Dia nanti saya akan cerita lebih lanjut. Maksud dia you jangan terus rehat, tak ada workout because you rasa sakit, tak tu, and then rasa lemah. Dia akan berlaku DOMS lah. DOMS itu maksud dia, kalau in sports science, delay offset muscle soreness lah. Kesakitan muscle yang delay dia tak sakit masa kita workout, tapi dia sakit sehari, 2 hari, 3 hari selepas kita workout. Dia akan rasa ketat-ketat sana, ketat sini, dan kita akan rasa kalau dulu lah, kalau kita jumpa, bila kita tanya dengan orang macam mana nak hilangkan tu, orang akan cakap rehat. Memang betul rehat, tapi rehat kalau because of DOMS, okay, DOMS bukan injury is different with DOMS. Berbeza, dia jauh bezanya. Nanti saya akan terangkan apa perbezaan dia dalam video yang lain lah. Kalau DOMS, because of DOMS bukan injury, you have to go work out, light workout. Maksud dia you kena buat workout yang light. Maksudnya dia berjalan ataupun larian yang slow, ataupun larian distance yang pendek, ataupun buat cross training. Daripada berlari tu you pergi swimming, ataupun you pergi cycling, ataupun pergi kemas rumah, sapu sampah, everything. You have to active balik. Active bukan je terus kalau you recovery tu you rehat-rehat terus tak ada buat apa-apa. Maksud dia you kena recovery tu dengan you buat light activity lah. Light activity, tujuan dia untuk buang lactic acid dalam tubuh badan kita, supaya tak adalah rasa DOMS tu terlalu lama. Dan seterusnya, saya nak cerita pasal cheat day lah. Cheat day ni banyak orang cerita, kalau tanya saya, tak ada buat cheat day ke, during the session, during the season. Memang saya ada buat cheat day. Cheat day saya buat setiap minggu, saya buat cheat day, seminggu sekali. Tapi because of kita dah buat adaptation period dekat meal tadi, okay, so cheat day actually you tak adalah rasa macam nak makan your favorite food tu, macam you buat diet yang you tak ada buat adaptation period. Maksud dia keinginan tu tak adalah kuat sangat, sebab you still having your own favorite food. Macam you rasa nak makan kambing masa season pun tak ada masalah, sebab you tahu control the portion, you tahu bila nak makan. Jadi apa yang berlaku masa cheat day tu, saya taklah terlalu tu, tapi you boleh lah, contoh yang belum pandai control tu, you boleh cheat day, you plan, you tarik meal yang lain tu, jadikan pada satu masa yang besar. Maksud dia, katalah you plan untuk cheat day, ada dinner dengan family, ada birthday atau everything, birthday tu ataupun meal tu berlaku pada waktu petang, katakanlah. Dan waktu tengah hari dan pagi tu, you ambil benda yang paling mudah badan kita hadam, seperti contoh buah ataupun food in liquid way, liquid form, okay. Macam contoh, kalau lapar tengah hari tu, you blend jus ke,
buah ke, and then you ambil tu. Avoid, boleh, kalau boleh, before cheat day tu, avoid solid food, because masa cheat day tu you akan masuk banyak solid food dalam tubuh badan. So before you cheat day tu, you kena ambil makanan yang bukan solid food, liquid food lah. Liquid food, lebih banyakkan liquid food ataupun makanan yang mudah hadam. Mudah hadam ni dia makanan yang keluar daripada tanah. Yang tumbuh-tumbuhan lah, sayur, buah-buahan, ataupun yang mudah hadam, air, ataupun protein shake, ataupun telur, ataupun kalau nak snacking, you boleh, kalau you rasa, contohlah, you rasa nak kunyah solid food tu, boleh makan sedikit lah. You boleh pilih makanan-makanan yang kalau boleh non-processed food, natural food, tapi kunyah dia sampai hancur. Ataupun kalau boleh avoid makanan, tukarkan dia kepada chewing untuk untuk rasa kunyah tu. And then semasa cheat day tu pun, makanan, contoh kita tengok makanan banyak diservekan. Kalau kita contoh ada keinginan nak makan all the types of menu, sebab semua nampak sedap, ingat betul-betul tanam dalam kepala kita, kita nak rasa dulu, rasa sikit, rasa untuk melepaskan hajat merasa tu. Jangan ambil terus banyak, merasa dulu. And then bila dah habis merasa tu, mana makanan yang masih rasa terlintas dalam fikiran kita, kita rasa nak makan lagi, tu kita boleh ambil lebih sedikit. Itulah cara kita cheat day. And then flush out all the food dengan air kosong tu secepat mungkin lah, supaya dia cepat keluar lah dalam sistem perkumuhan kita. So rasanya itulah perkongsian tips yang saya nak share pada rakan-rakan semua. So kalau kita tengok, sekejap kalau kita tengok daripada chart yang kita dah go through bersama tadi, kalau you success on adaptation period ni, you can cut a lot of calories during the adaptation period. Yang maksudnya saya punya tips ini lebih sesuai dan lebih berkesan, bukan lebih berkesan lah, dia berkesan untuk semua orang, tapi dia lebih nampak efek dia, kesan dia kepada orang yang belum memulakan mana-mana diet plan. Maksud dia baru nak mulakan diet plan. So dia akan nampak jumlah kalori yang dia ambil tu semakin kurang without suffering dia punya badan. Badannya tak ada rasa suffer, still enjoy your own favorite food, and then you can lose your weight with or without exercise. You still can lose weight. Untuk yang baru nak mulakan diet lah. Tapi kalau yang dah mulakan diet tapi meal plan dia tak terancang seperti ni, dia still nak copycat diet online, tapi still ada part-part dia curi-curi makan. So boleh ubah dan tengok perubahan dia, insyaAllah it's proven, terbukti, dia akan berkesan. So inilah tips yang saya nak share pada hari ini, macam mana kita nak turunkan berat badan kita with or without without products. Tak ada pakai products, tak ada pakai mana-mana meal plan, diet yang lain, tak suffer, tak payah. Mulakan dengan workout yang light
adaptation period, and then you improve. Maksud dia, okay, improve ni maksud dia, katalah adaptation period, katalah fasa ketiga tu, you tengok meal you makan tu dah boleh adjust control betul-betul, dah boleh nampak dah corak diet dan makanan. The next adalah kalau you nak masuk ke fasa keempat dan kelima tu, then you boleh try masukkan diet meal plan yang ada di luar sana. Tu barulah masa yang sesuai you masukkan meal plan ataupun diet plan yang you nak tiru daripada ebook, Google ataupun mana-mana. Macam contoh keto diet ataupun macam contoh intermittent fasting. Tu lah masa yang sesuai you nak buat intermittent fasting. Macam contoh you tengok selepas adaptation period, which meal yang you nak buat intermittent fasting, dan bila masa you nak ubah tu. Tapi buat perubahan tu jangan lupa adaptation period lagi, adapt lagi. Bila dah ubah sedikit, adapt lagi, ubah sedikit, adapt lagi, sampailah adaptation period itu badan you boleh terima. Then boleh terima, and then you nak go further, buat adaptation lagi, ubah, buat adaptation lagi. Jadi saya kesimpulannya, okay, saya harap semua boleh faham apa yang saya sampaikan pada hari ini. Pertama sekali, saya buat kesimpulan. Pertama sekali, ada 3 faktor untuk turunkan berat badan. Pertama adalah air, yang kedua adalah yang kedua adalah calorie out, dan yang ketiga adalah calorie in. Control your calorie intake dan how to burn the calorie lah. Okay, yang 2 dan 3. Okay, untuk dan kesimpulan yang before you start, sebelum start mana-mana diet, sebelum anda start untuk apply 3 faktor utama untuk turunkan berat badan ni dalam you punya meal, you punya diet plan, meal plan, you punya exercise, workout. Pertama sekali, di atas kepada 3 faktor utama ni adalah your goal. Okay, cipta goal yang very strong, matlamat yang jelas, betul-betul jelas, supaya you punya goal akan jelas. Kalau you nak cakap you nak dapatkan BMI, how much BMI? Berapa banyak BMI nak pergi lagi? Berapa banyak kilo nak pergi ke BMI tu? Biar benda tu betul-betul jelas. Tapi the best goal yang saya cadangkan, which is yang saya sendiri buat, adalah you pilih satu sport yang you betul-betul minat. Jangan you terekot-ekot dengan zaman, ataupun you terekot-ekot dengan orang, you terekot-ekot dengan kawan. Cari sport yang you rasa you betul-betul minat, you willing to invest in the sport, you willing to commit in the sport, you willing to improve, and then you willing to challenge yourself dalam sport yang you pilih itu. Then itu adalah sport yang you kena commit. Faham tak? You boleh letakkan sport itu sebagai you punya goal. Okay? Daripada goal tu, dia akan drive kepada 3 faktor ini. Macam contoh, kenapa saya cakap goal ni penting? Dia akan ubah meal plan ni. Contoh, you punya goal adalah as a bodybuilder, you nak build your muscle, then 3 perkara ni dia totally akan berubah. The way you exercise, the way you eat, semua dia akan berubah. Meal plan dia akan berubah. Kalau you punya goal, you nak good in sport, you punya exercise, you punya attitude, you punya workout, you punya meal plan, everything akan berubah. Tapi kalau you punya goal adalah untuk tak jelas, you punya goal tak jelas, dan dia akan efek semua perkara ni, dia akan jadi tak jelas juga. Percayalah, kena buat goal, matlamat yang betul-betul jelas, dan dia akan ubah 3 faktor utama untuk penurunan berat badan tu, kalau yang nak turun berat badan. Dan
pastikan adaptation period itu betul-betul badan you boleh terima. Maksud dia seperti yang Coach Wan selalu cakap, listen to your body. Okay, listen to your body. Okay. So, akhir kata daripada saya, kalau you tak jaga makan, kalau you tak jaga makan hari ini, kalau you tak jaga makan makanan yang you makan hari ini, dan makanan itu akan jaga you satu masa kelak. Faham tak? Okay, maksud dia, kalau hari ni you tak jaga makan, you makan ikut sesuka hati, sampai satu tahap you akan dapat penyakit yang akan membuatkan makanan tu jaga kamu. Makanan tu jaga kamu maksud dia, you tak boleh makan apa yang you suka untuk kamu jadi sihat balik. Faham tak? Jadi maksudnya hari ni you nak sekat makanan you want to having your own favorite food for the whole life, ataupun you nak makan sedap-sedap sekarang tapi sampai satu masa you hanya tengok saja makanan tu apabila datang pelbagai penyakit lah. Jadi pilihan di tangan anda. Jadi saya harap semua faham. Kalau tak faham boleh drop komen, insyaAllah saya akan jawab dekat bawah. Okay? Dan jangan lupa subscribe, likes dan share saya punya channel dan video ini supaya manfaat dan tips yang saya share pada ini boleh dikongsi kepada semua yang memerlukannya, dan semoga ia bermanfaat dan boleh menjadikan mengubah kehidupan kita kepada gaya hidup yang lebih sihat. Jadi yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang tak baik itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri. Jadi semoga kalau ada kelemahan, kekurangan dalam persembahan saya ini ataupun menyinggung perasaan siapa-siapalah yang di luar sana, saya mohon maaf atas ketelanjuran saya, dan boleh tegur secara baik dan seterusnya. Kita share perkara yang baik ni kepada semua orang lah. Dan saya mohon maaf sekiranya saya terlambat untuk share tips-tips yang saya dah janjikan sebelum ni dalam Facebook untuk share tips bagaimana tips yang saya share ni. Saya mohon maaf sekiranya saya terlambat, sebab saya pun ada komitmen saya sendiri. Saya kena ambil masa sesuai, tempat yang sesuai, dan kena buat editing lagi. Jadi nak post everything lah. Jadi insyaAllah in future saya akan cuba buat saya punya sharing ni dalam bentuk perkataan lah, dalam bentuk macam teks, macam sharing testimoni, macam karangan lah, supaya dia lebih mudah untuk dibaca dan di-share di mana-mana media lah, supaya lebih banyak lagi yang dapat manfaat daripada sharing saya ni. Jadi setakat ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, likes and share Is Gadget Master. Selamat mencuba dan semoga lebih sihat, amalkan hidup yang sihat untuk kebaikan di masa akan datang. Saya cuba untuk praktikan apa yang saya share sebentar tadi lah. Okay? Semoga berjaya dan terus sukses.